Kita lawan politik. Hang tolak jawatan besar, aku buang jawatan Menteri Dalam Negeri. Saya ulang, insidennya adalah kecurian nadir bumi di mana Bukit Enggang Sek. Oleh siapa? Oleh dua orang warga Cina yang Sanusi bawa. Yang Sanusi bawa ini adalah mereka yang ditangkap dalam hutan Bukit Enggang. Bila ditangkap? 31 Januari tahun 2023. Tangkap di mana? Dalam hutan Bukit Enggang. Siapa yang tangkap? Immigration yang tangkap. Jabatan hutan yang tangkap. Polis tangkap. Di mana? Di sini. Tanah siapa? Badan Menteri Besar. Siapa pengurusi? Sanusi. Siapa yang curi? Wang Ziyi, Hong Chou Ming, Ho Chu Yuan. Aku ingat nama semua. Ya? Semua ada. Mereka curi apa? Nadir bumi. Banyak mana? 365 bumi. Sekilo berapa? Sekilo RM7,000. Nah, mereka bawa ke mana? Ke Pelabuhan Kelang. Nah, Sanusi, tolong jawab. Jangan jawab kat saya pedih. Jawab pada rakyat negeri Kedah. Kalau kamu tak boleh bagi jawapan, atau jawapan kamu pusing-pusing, rakyat Kedah hantar isyarat yang jelas 12 bulan. Tolak Perikatan Nasional, turunkan Sanusi Madong. Ramai orang nak tahu hari ini apa, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Baik, saya rasa ni topik yang penting. Sebenarnya untuk memberi cerita sebenar daripada naratif dan persepsi yang sedang dibina oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution ni kepada orang ramai. Laporan ni ditulis kepada saya beberapa minggu lepas. Hutan Simpang Bukit Enggang ni, dia kategori hutan darat asli. Keluasan keseluruhan Bukit Enggang ni 6,744 hektar. Diwarta pada 1933. Sebagai besar kopartmen dalam hutan Bukit Enggang ni iaitu 4,836 hektar dikelas sebagai hutan pengeluaran dan 1,908 hektar dikelas sebagai hutan perlindungan. Jawatankuasa Hasil Bumi yang bermesyuarat pada 2015. Mesyuarat bilangan 3 2015 bertarikh 12 November 2015 telah meluluskan kawasan ladang hutan di Kopartmen 12 Hutan Simpang Bukit Enggang kepada Perbadanan Menteri Besar Kedah. Yang dia kata, siapa yang bagi kepada MBI? Sanusi. Siapa MBI pengurusi? Sanusi. Siapa yang jadi Sanusi bagi kepada Sanusi untuk kawasan itulah. Sebenarnya diluluskan tahun 2015. Oh, lama tak tahu lah duk mana tu masa tu 2015. Sanusi ada mana saya pun tak tahu lah, kena tanya dia lah. Kemudian tu oleh kerana tahun 2015 ni diberi kawasan tu sebagai kawasan ladang hutan kepada MBI dengan satu syarikat usaha sama lah. Jadi pembalakan ladang hutan ni dia tebang pokok asli, dia tanam pokok ganti. Ada 7 spesies yang dibenarkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang dikelaskan sebagai spesies yang dibenarkan untuk ladang hutan ganti. Antaranya Albizia dan TLC. TLC ni Timber Latex Clone. Timber Latex Clone ni banyaklah dibuat di negeri-negeri lain termasuk di Kedah. Tapi Albizia ni spesies baru. Jadi kawasan ladang hutan di Bukit Enggang ni ditanam Albizia. Albizia ni dia kategori spesies macam pokok petai belalang. Jadi pada masa kita buat bantahan tu, kita sebutlah juga kepada mereka ni kenapa ditebang hutan-hutan yang bernilai tinggi macam pokok-pokok merbah, pokok meranti, pokok-pokok keruing, pokok-pokok hebat lah. Yang kekal ni ditanam pokok petai belalang. Pokok petai belalang ni spesies kayu lembut, boleh buat tisu je. Berbanding dengan pokok-pokok asli. Pada masa itu kita buat bantah lah 2017. Saya fikir tadi pada masa itu pun telah dicerahkan lah. Sehingga 2016 500 hektar telah dicuci untuk tanaman ladang hutan ganti. Sehingga kini keluasan kawasan telah ditanam dengan spesies Albizia adalah 360 hektar bermula 2018. Manakala seluas 89 hektar ditanam spesies durian. Ini pun kelulusan zaman dulu. Sehingga 2018. Kelulusan zaman dulu. Pada 26 September 2022. Ini kejadiannya. Fatal Daerah Sik membuat aduan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berkaitan penahanan sebuah lori yang disyaki membawa bahan tanah yang mengandungi REE. Ditahan di IPD Sik melalui siasatan awal PDRM menyatakan bahan tersebut diambil daripada Hutan Simpang Bukit Enggang. Kemudian Jabatan Perhutanan menahan pemandu dan lori dan mengandungi 185 guni yang disyaki bahan REE
disita di stor sitaan rampasan di Jenyang. Susulan itu 27 September, satu operasi bersepadu melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Tanah Daerah SIG, Jabatan Mineral dan Geosains JMG membuat serbuan dan semakkan ke kawasan di Syaki. REE diambil iaitu di kompartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang. Hasil serbuan dan semakkan, pasukan berjaya membuat sitaan pelbagai jentera, kenderaan dan peralatan pelombongan haram. Lanjutan itu PTG dan JPNK telah buka kertas siasatan dan telah merujuk serta mengemukakan kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kedah. Jabatan Perhutanan telah buka kertas siasatan atas kesalahan bagi kes perhutanan di bawah Seksyen 32-1, 47-1 dan 50-1, Seksyen 81-1D dan Seksyen 81-1E. Enakmen Pemakaian Perhutanan 1985. Jadi kita bila bagi benda-benda ni kan, saya ingat isu ni boleh dihentikan. Kalau mereka gagah nak lajak api lagi, hang saja jahat sajalah. Hasil siasatan, Timbalan Pendakwa Raya mengesyorkan Jabatan Perhutanan mengeluarkan kompaun secara maksimum kepada penceroboh hutan simpan kekal, iaitu kepada subkontraktor syarikat Mahir Binari Sindian Berhad yang bernama Ho Chun Meng berjumlah 130,000. Kompaun yang dikenakan telah dibayar oleh individu tersebut pada 12 Oktober. Individu yang sama dikenakan kompaun maksimum oleh PTG 500,000 di bawah enakmen yang digunakan pakai oleh PTG. Bahan yang disyaki RE sebanyak 185 guni telah diserah kepada PTG untuk diambil tindakan di bawah enakmen Mineral Negeri Kedah. Lanjutan daripada ini juga berlaku penahanan ataupun rampasan bahan-bahan yang telah dipindahkan Bukit Enggang ni di satu stor di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Ini diserbu oleh SPRM dan barang itu dirampas dibawa balik ke PTG seberat 75 tan. Pada masa ini SPRM memaklumkan, dia kata di Syaki ada bahan ini telah naik kapal, telah berlayar pun. Saya tak tahulah banyak mana, SPRM tak dapat kena pasti. Saya kata siapa yang lepas? Dia kata yang lepas ni di pelabuhan lah, custom. Mungkinlah custom pun tak tahu lagi bahan tu apa, mungkin dia declare bahan lain. Jadi bahan tu dah lepas. Jadi SPRM kata kalau kita nak ambil bantuan Interpol untuk sekat kapal tu ataupun panggil balik kapal tu ke Malaysia, dia punya kos lebih tinggi daripada bahan yang kita nak siasat tu. Kita nak ambil tu, kosnya tinggi. Jadi SPRM berpandangan pada masa itu yang itu kita tak perlu lagi kerana kos dia tinggi dan bahan yang dirampas tu boleh dijadikan bahan kes. Akhirnya bahan tu dibida, dibuat pelupusan, dibuat pelupusan dan dibuat bidaan. Harga reserve yang kita cek di harga pasaran ni kena cek di Shanghai Stock Exchange ke apa, komoditi di Shanghai lah, pasal bahan-bahan ni dijual beli di sana. Harga pasaran untuk 75 tan tu 2.69 juta lebih kurang. Jadi harga reserve dia tak banyak tu lah. Akhirnya beberapa company masuk bida, harga tertinggi yang diperolehi ialah 2.9 juta. Itulah harga bahan yang telah dirampas tu. SPRM dah siasat, tindakan dah diambil. Jadi yang sekarang ni yang dia menyerang Datuk Seri ni sebab apa? Sebab SPRM dah siasat. Takkanlah SPRM tak jalankan siasatan. Sebuah agensi dah selesaikan siasatan. Dah duduk, kemudian dah ada tu pendakwaan. dia nak timbulkan, dia nak serang pula nak serang saya lah kot. Dia kata satu-satunya isu yang ada di Kedah ni RE lah. Jadi nak calahkan Imej Sanusi ni, kita kena bongkar isu RE ni. Nak bongkar apa lagi? Benda dah selesai. Mereka ajak saya, mereka kata debat dengan Saifuddin. Saya kata debat apa benda hak selesai dah? Benda selesai dah, orang tak debat dah. Ataupun benda yang masih lagi dalam siasatan pun tak boleh didebatkan. Debat apa ni? Debat politik. Kita jadi kerajaan, nak selesai masalah, kita ada agensi, ada jabatan, ada undang-undang. Kerajaan patut bertindak ikut agensi kerajaan. Yang dia ni nak berheret kaum-kaum ni jadi isu politik, saya rasa tak patut dilayan. Jadi oleh kerana dia ni tak ada kerja, saya layan apilah sikit-sikit.